Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Okeylah, boleh menang lah. Jadi saya berhenti kat sini. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Saya ingin membawa kita sedikit beberapa minit yang pertama ini untuk melihat apa yang ada di hadapan kita sekarang. Siapa yang saya nak tanya, siapa yang telah pergi Tugu Negara? Tolong angkat tangan. Tugu Negara. Ya Allah, kurang daripada 10 yang pergi. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, sedar atau tak sedar, arca Tugu Negara itu adalah arca yang diperbuat daripada gangsa. Tinggi dia 15 meter. Dan itu adalah arca berkumpul stand alone punya arch yang terbesar di dunia daripada 1996 hingga sekarang. Itu dari Malaysia. Bangga tak? Bangga. Okay. Kita dalam masa yang sama juga, sedar tak sedar, saya selalunya bawa hadiah tapi hari ini tak lupa juga nak bawa. Saya nak tanya, kalaulah bangunan 25 bangunan yang tertinggi di dunia. 25 bangunan yang tertinggi di dunia. Berapa bilangan bangunan yang 25 bangunan tertinggi di dunia yang ada di Malaysia? Siapa nak teka? Berapa? Ada berapa? Bukan nama. Saya kata bilangan bangunan yang tertinggi di dunia top 25. Berapa? 3, salah. 5, salah. 6, salah. Yang sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, ada 4 bangunan yang tertinggi di dunia dan top 25, 4 ada di Malaysia. Di Amerika Syarikat hanya 2. Tapi di Malaysia, top 25, bangunan yang tertinggi di dunia, daripada 25 tu, 4 di Malaysia. Yang terkini sekarang ni adalah Menara Merdeka 118. Yang dibiayai oleh apa? Siapa yang bayar buat Menara 118? PNB, Perbanan Nasional Berhad. Itu adalah satu badan siapa punya? Rakyat punya. Kita ada stadium. Stadium Bukit Jalil. Yang boleh memuatkan 87,411 tempat duduk. Stadium itu adalah stadium yang terbesar di Asia Tenggara. Sedar tak sedar? Nombor 3 di Asia. Nombor 8 di dunia. Satu stadium yang besar. Pada tahun 8 tahun yang lepas, renovation Masjid Stadium Bukit Jalil yang bernilai 1.8 bilion. Cantik stadium. Kalau sekarang lalu stadium Bukit Jalil tu nampak benda yang bergerak-gerak tu. Lepas tu buat pertandingan bola, padang air bertakung. Duit rakyat diguna, itu yang kita dapat. Apa lagi kita dapat? Kita dapat terowong saliran yang terpanjang. Smart tunnel. Kita ada yang terpanjang juga. Dahsyat ya Malaysia. Banyak lagi kita boleh cakap. Cuma saya nak berhenti di situ dan saya nak tanya diri kita. Apa erti itu semua untuk diri kita? Kita pergi di sana. Oh yeah, oh you come from Malaysia? Oh yes. Oh you got the highest twin tower? Oh yes. Oh, we got the highest twin tower in the world. Oh, yes. Tapi kalau sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan pergi luar negara, where you come from? Malaysia. Oh, kleptokrat. Siapa yang orang Melayu, orang Islam pergi umrah dulu? Pergi umrah, pergi haji, pakai duit Malaysia, beli. Memang senang. Sekarang ni, pergilah. Pergi ke Jeddah, pergi ke Mekah, pergi Madinah, keluar duit ringgit nak beli. Penjual sana tak nak terima duit kita dah tuan-tuan dan puan-puan. Itu keadaan yang sedang kita hadapi sekarang. Kita membelanjakan
import makanan 50 bilion. Begitu banyak. Oleh kerana kita import, dia melibatkan pertukaran wang asing dan menyebabkan harga barang kita yang kita guna naik. Itu keadaan sekarang kita hadapi. Kita hadapi juga tuan-tuan dan puan-puan, satu daripada teras air Malaysia tentang perumahan mampu milik. Sedar tak sedar? Sedar tak sedar tuan-tuan dan puan-puan, ada 1.29 juta keluarga yang tidak mampu memiliki rumah. Sehingga sekarang selepas 60 lebih merdeka. 1.29 juta isi rumah keluarga di Malaysia masih tidak mampu memiliki rumah. Bulan lepas, Presiden Kupex telah mengatakan bahawa 50% daripada penjawat awam pun tidak memiliki rumah dan tidak mampu memiliki rumah. Itu keadaan yang sedang kita hadapi sekarang. Dalam masa yang sama juga tuan-tuan dan puan-puan saudara-saudari sekalian, kita dengar bahawa negara kita, Menteri Keuangan kita, mengatakan bahawa Malaysia sedang berhutang sebanyak 1.36 trilion ringgit. 1.36 trilion ringgit Malaysia sedang berhutang. Apa maksud hutang tu? Maknanya, dia pinjam, dia belanja. Dia belanja allowance menteri. Dia belanja duit tu dapat gaji menteri. Menteri itu adalah juga adun, dia ambil duit allowance adun. Dia jadi menteri, dia ambil allowance menteri. Dia jadi JLC punya pengarah, dia dapat allowance pengarah. Itu semua adalah duit kita. Dan hasil daripada itu, negara kita berhutang. 1.36 trilion ringgit. Persoalannya, trilion, apa kita tak boleh bayang. Saya tak boleh bayang. Tak tahulah kau tuan-tuan dan perempuan boleh bayangkan. 1.36 trilion ni tuan-tuan dan perempuan. Banyak tak banyaknya? Kalau kita bahagikan 1.36 trilion ringgit ini kepada jumlah rakyat Malaysia yang seramai 32.6 juta rakyat Malaysia, itu membawa erti dan membawa maksud setiap orang daripada kita sekarang ini dan juga anak-anak kita di rumah, cucu-cucu kita di rumah, atuk nenek opah di rumah ke di kampung, semua rakyat Malaysia sedang berhutang lebih kurang 41,700. Kita berhutang, mereka berbelanja. Kita berhutang, mereka joli. Kita berhutang, mereka sakau duit kita. Itu keadaan yang sedang kita hadapi. Kita bangga, kita ada menara tertinggi di antara 25 di Malaysia. Kita ada terowong saliran yang terpanjang di dunia. Kita ada stadium yang terbesar di Asia Tenggara. Tapi kita sedang menghadapi satu keadaan yang sangat-sangat rumit, sangat-sangat gentir. Jadi, polisi dasar yang kerajaan buat itu, tuan-tuan dan puan-puan, membawa kesan bukan serta-merta. Setiap kerajaan dengan polisi, dengan amalan mereka, dengan amalan yang buruk mereka, kesan dia bukan sekarang. Kesan dia adalah untuk anak dan cucu kita. Mungkin sekarang kita tak rasa, tetapi itu sebabnya apabila projek-projek mega dibuat beberapa puluh tahun yang lepas, kesan dia adalah kita ni. Makanan asas kita pun terpaksa import. Kita buat menara besar, tinggi. Tetapi makanan asas pun terpaksa kita import. Bergantung kepada import. Hari itu nyaris-nyaris COVID terjejas kita punya masakan makanan asas. Dan sekarang peperangan di Ukraine, mungkin gandum pun terjejas. Itu dia. Kita menghadapi keadaan yang runcing, yang memerlukan satu perubahan yang menyeluruh. Kak Ani tadi sebut tentang rasuah. Satu daripada sebabnya kenapa Malaysia ni banyak hutang adalah rasuah. Saya selalu tanya, apa maksud rasuah? Adakah rasuah itu satu lembaga yang bermisai? Adakah rasuah itu mempunyai kepala botak? Adakah rasuah itu perutnya buncit? Sudah pastinya tuan-tuan dan puan-puan, rasuah ini adalah satu jenayah. Apa maksud jenayah? Maknanya satu kesalahan. Saya selalu ambil contoh. Kalau saya ambil pisau, saya tikam Saudara Jaya di depan ini, saya melakukan jenayah. Betul? Kalau pihak anggota pegawai polis nampak sini, saya tikam, saya masuk jail lock up
hukuman dan sebagainya. Dalam masa yang sama saya melakukan jenayah. Apabila saya lakukan jenayah, saya ada mangsa saya. Mangsa saya saudara J. Maknanya rasuah, siapa-siapa mengamalkan rasuah ini, dia ada mangsa. Dan apabila rasuah dilakukan, diamalkan oleh orang-orang politik yang berkuasa, mengamalkan rasuah, berbilion-bilion ringgit, berjuta-juta ringgit, mangsa dia siapa? Tidak lain dan tidak bukan kita semua rakyat Malaysia. Jadi, amalan rasuah adalah satu jenayah yang mempunyai mangsa dan mangsa dia adalah kita semua rakyat Malaysia. Itu sebabnya kita kena tentang habis-habisan amalan rasuah. Kalau rasuah tu kecil, kalau kita macam sakit sikit lah. Kita sakit pening kepala sikit, kita makan Panadol. InsyaAllah boleh hilang. Kalau rasuah tu sikit-sikit, mungkin kita ambil tindakan, habis di situ. Tetapi kalau amalan rasuah telah begitu besar sekali, hakikat dia, masalah rasuah ni, yang kita sedang hadapi ni adalah amalan yang begitu banyak dan begitu teruk sekali. Yang tidak boleh kita kasih ubat Panadol dah. Kerana dia dah stage 4 cancer dah, amalan rasuah ni. Itu sebabnya kita perlu merubahnya secara menyeluruh, secara sistemik. Kita kena ubah, tukar dalam pilihan raya yang akan datang. Boleh atau tidak? Saya ingin sentuh 3 minit setengah yang terakhir. Kita ada di Bandar Tun Razak. Bila kita sebut tentang rasuah, saya tak kata amalan tu sedang berlaku. Tak. Cuma kita kena pastikan. Kita kena pastikan ia tidak berlaku. Kerana kesan dia, bukan sekarang, kesan dia adalah anak kita, kesannya adalah beberapa tahun yang selepas ini. Contoh dia, pembangunan semula Sri Labuan. Pembangunan Sri Labuan di sana, pembangunan semula. Kita tidak menentang pembangunan semula. Betul? Saya kira kita tidak tentang. Tetapi bagaimana pembangunan semula dijalankan, proses itu yang kita tanya. Kita nak jelas supaya proses itu telus, proses itu transparan, proses itu mengadilkan kepada semua pihak. Kalaulah pembangunan Sri Labuan, satu ketika beberapa syarikat dijemput untuk terlibat dalam RFP atau tender. Lepas tu by invitation. Di atas dasar jemputan, beberapa syarikat dijemput. Lepas tu tuan-tuan dan puan-puan masuk iklan di surat khabar pula. Tender untuk pembangunan semula Sri Labuan. Mula-mula dapat surat. Lepas tu dapat iklan di surat khabar. Tarikh tutup tender pembangunan semula Sri Labuan ni, dalam iklan surat khabar lain, dalam website pun lain pula. Ini yang kita tanya. Kita doakan semoga siapa yang dalam ambulan dipermudahkan segala urusan, sihat kembali segera insya-Allah. Kembali kepada Sri Labuan ya tuan-tuan dan puan-puan. Bila perkara macam itu berlaku, ketulusan tu boleh disoal. Satu ketika ada syarikat dijemput, iklan di surat khabar, iklan di website, tarikh berbeza-beza. Macam mana? Kalau semua yang ada pernah terlibat dalam tender, ada ke proses itu begitu bertukar begitu senang sekali? Ini adalah satu tanda-tanda. Saya tak kata rasuah sedang berlaku, tak. Tapi proses itu perlu telus, proses itu perlu berjalan seperti mana sepatutnya berjalan. Pembangunan semula Sri Labuan kita tidak ada bangkangan, tetapi kita nak proses itu telus, proses itu jelas, agar mangsa dia, kalaulah ada unsur-unsur rasuah berlaku, mangsa dia adalah penduduk di Sri Labuan. Pampasan dia berkurangan. Kalau misalnya dia asal dia boleh kasih pampasan 10,000, kerana rasuah dia hanya boleh kasih 5,000. Contoh dia. Dan juga jangan lupa, pembangunan semula di Sri Labuan. Kalaulah sekarang ni, kepadatan pembangunan semula asal-asal dalam plan struktur Dewan Bandaraya, kepadatan dia adalah 320 seekar. Kalaulah kepadatan itu ditingkatkan
di atas dasar yang bukan profesional, bukan di atas dasar yang jelas, proses itu berjalan, kepadatan itu ditingkatkan, dia akan menyebabkan keselesaan kepada penduduk, keselesaan yang akan tinggal di sana. Jadi, kenapa saya flag up benda ni? Kerana saya minta sangat-sangat. Saudara-saudara di Bandar Tun Razak khususnya, pastikan kita awasi projek pembangunan Sembilan Siri Labuan. Kerana secara langsung atau tidak, dia akan menjejaskan kita. Menjejaskan mereka yang di sana, menjejaskan kita akan lalu lalang di sana. Kalaulah contoh dia kepadatan itu, density itu ditingkatkan tinggi sangat, kepadatan keselesaan kita akan terjejas. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, akhir kalam, kita peluang keemasan. Ya, peluang keemasan dalam masa lebih kurang 1 bulan daripada sekarang, kita diberi pilihan untuk buat pilihan bukan saja untuk diri kita, tetapi masa depan anak kita, cucu kita, keluarga kita dan masa depan negara kita. Pilihlah calon yang terbaik, berlandaskan kepada track record dia, berlandaskan kepada kesungguhan dia, semangat perjuangan dia, agar kita dapat pastikan mereka ataupun calon yang dipilih itu akan mewakili suara rakyat di parlimen dan seterusnya demi untuk kepentingan rakyat semua.